الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Faridatul Faraid. Ustaz apa? Muka surat 18 bagi atas sekali. Bagi atas sekali. Surat 18. Muka surat 18 bagi atas sekali. Sebab saya terlupa nak bawa Faridatul Faraid, cetakan baru tu lah. Sebab saya pakai ni cetakan lama. Saya ni muka surat 21. Surat 21. Cetakan baru tu surat 18. Jadi saya bawa lah cetakan baru tu. Malam ni terlupa nak bawa. Kitab Faridatul Faraid, muka surat 18 baris atas sekali. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Kemudian, yakni kemudian daripada sahabat. Kemudian, yakni kemudian daripada sahabat. Tabi'un, artinya erti tabi'un, segala yang mengikut sahabat. Artinya erti segala yang mengikut sahabat, segala yang berjumpa dengan mereka itu dengan sahabat. Kemudian, yakni kemudian sahabat tabi'un. Ini pembicaraan tertib susunan yang lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang paling lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala, ijma' ulama, Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, mengikut turutan ulul azmi yang 5. Kemudian lagi baki Rasul 20, melengkapkan Rasul 25. Kemudian turun ke bawah Rasul-Rasul yang lain, hak 313 orang tu. Habis Rasul 313 orang, turun kepada Nabi-Nabi 124,000 orang. Habis Nabi-Nabi 124,000 orang, turun kepada ru'asaul malaikah, kepada yakni ketua-ketua malaikah, Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Habis ru'asaul malaikah, terus turun kepada sahabah. Tapi dalam kitab kitanya, kepala malaikat terus turun kepada baki, yang tinggal lagi daripada malaikat, makhluk yang paling banyak sekali. Ini pandangan jumhur Asy'ariyah. Tapi pandangan muktamadnya, pandangan Al-Maturidiyah, ketua malaikat yang 4 turun kepada sahabah terlebih dahulu. Baki-baki malaikat yang lain selepas daripada Auliaul Bashar lah. Kekasih-kekasih Allah di kalangan manusia. Sahabat, tabi'in, aulia-aulia,
baru turun kepada awamul malaikah, malaikah yang kebanyakan. Sekarang cerita sahabah. Kemudian lepas ada sahabah, tabi'un. Kemudian sahabat ni pula ikut susunan dia. Yang paling lebihnya adalah Sayyidina Bakar radhiyallahu anhu, kemudian Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, kemudian Sayyidina Ali karramallahu wajhah, mengikut turutan khulafaur rasyidin. Kemudian turun kepada sahabah yang mubasyirun bil jannah, yang dikhabar gembira dengan syurga, 10 orang. 4 khulafaur rasyidin, baki lagi 6, Talhah, Zubair, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Ubaidah, Amir al-Jarrah. Itu 10 sahabat yang dikhabar gembira dengan syurga. Selesai situ, kemudian tabi'un. Kemudian tabi'un, kemudian daripada sahabat sekaliannya. Kemudian dari sahabat sekaliannya lah. Kalau tu pada tabi'un. Jadi hak sahabat ni dia hanya perincinya hak khulafaur rasyidin yang 4, kemudian baki 6 orang yang melengkapkan 10 sahabat yang wajib syurga. Berarti setakat tu sahabat terus turun pada tabi'un. Dia kalau nak perinci laginya, kemudian ada sahabat yang 10 ni pergi kepada sahabat yang menyertai peperangan Badar. Sahabat yang menyertai peperangan Badar. Hak tu. Turun lepas daripada sahabat 10 orang tu. Turun kepada sahabat yang menyertai peperangan Badar. Yang mana sahabat yang menyertai peperangan Badar ni 313 orang tau. 313 orang sahabat yang menyertai peperangan Badar. Tu hak lepas daripada sahabat yang 10 yang wajib syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana yang mati syahid dalam peperangan Badar, 14 orang sahabat, 6 muhajirun, 8 ansar. 6 muhajirun yang berhijrah daripada Mekah, 8 laginya orang Madinah. Kemudian di kalangan ahli Badar ni, dia tidak ada perbezaan lah antara 14 sahabat yang mati syahid dengan yang tidak mati syahid tu. Dia sekali. 313 orang yang menyertai peperangan Badar tu, dia sekali je. Walaupun yang mati syahidnya 14 orang, dia tidak parakkan, dia tidak bezakan. Dia sekali antara 14 sahabah yang mati syahid dalam perang Badar dengan baki sahabah yang tidak mati dalam perang Badar, yang jumlahnya adalah 313 orang. 313 orang. Dia ada beberapa riwayat lah. Dia ada beberapa riwayat hak berkaitan dengan bilangan sahabah dalam peperangan Badar. Tapi mudah ingatnya 313 tu lah mudah ingat. Sebab 313 tu bilangan Rasul. Jadi dah 313 tu bilangan Rasul. Jadi mudah ingatnya 313 lah. Tu hak mudah ingat. Dia ada berapa riwayat lagi tu. Dia ada 317 pun ada. 330 pun ada. Tapi yang kita mudah ingatnya 313 sebagaimana bilangan para rasul. Selepas daripada yang menyertai perang Badar, turun pula yang menyertai peperangan Uhud. Ni sahabat ni pula, ni sahabat. Hak 10 tadi, hak wajib syurga, dimulai dengan 4 khulafaur rasyidin, turun pada sahabat yang menyertai perang Badar, turun kepada sahabat yang menyertai peperangan Uhud. Yang menyertai peperangan Uhud ni 1000 orang kan? 1000 orang. Yang mana 300 daripada mereka adalah orang munafik yang berpaling.
dalam perjalanan kepada Uhud, mereka berpaling diketuai oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Ni. Itu maklumlah 1,000 orang. Kemudian yang berpalingnya adalah 300 orang di kalangan munafik. Puak kafir musyrikinnya 3,000 orang. Hak bersama Nabi 1,000. 3,000 lawan 1,000. Kemudian 1,000 pula 300 tu orang munafik, mereka berpatah balik. Jadi hak menyati pengang Uhud ni hak 700 orang tu. Ha 300 orang tu orang munafik. Hak 700 ni hak 700 orang tu. Kemudian lepas daripada sahabat yang menyertai peperangan Uhudnya, sahabat yang menyertai perjanjian Hudaibiyah. Dia punya turutan-turutan tu lah. Sahabat yang menyertai perjanjian Hudaibiyah. Itu kena balik kepada bukan. Sahabat yang menyertai perjanjian Ridwan. Sahabat yang menyertai perjanjian Ridwan, dia susung tu dia balik kepada sirah lah. Balik kepada sirah. Sejarah macam mana sahabat yang menjadi perjanjian Ridwan, kemudian sahabat yang menjadi perjanjian Hudaibiyah. Ini sahabat-sahabat yang terkemuka belakang ni. Sahabat-sahabat yang terkemuka, kemudian turun kepada sahabat-sahabat yang lain, turun kepada sahabat-sahabat yang kecil dia panggil. Yang berjumpa dengan Nabi SAW, mereka masih kecil. Tu masih dipanggil sahabat Nabi SAW, yang mana yang bersama dengan Nabi SAW dalam Hajjatul Wada', 100,000 lebih dah. 120,000 berapa tu? Ingat? 100,000 lebih lah. Yang bersama dengan Nabi dalam Hajjatul Wada'. Mana ni? Barulah turun dalam kitab kita ni. Kemudian tabi'un. Kemudian daripada sahabat sekaliannya, termasuk sahabat di kalangan yang berjumpa Nabi pada masa kecil, beriman dengan Nabi SAW. Berjumpa beriman Nabi SAW. Tapi dia panggil sahabat yang kecil lah, bukan sahabat yang kibar, yang besar. Tapi mereka ada kedudukan mereka sendiri di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian barulah tabi'un. Turun kepada tabi'un, artinya segala yang mengikut sahabat. Kita tabi'in tu lah. Itu tengok pada tempat lah. Bunyi tabi'un, tu ropok tabi'un. Tabi'in tu khafah. Tu balik pada tengok pada tempat lah pulaknya. Kita biasa tabi'in kan. Tabi'in, tabi'in, kita biasa gitulah. Tabi'un ni segala yang mengikut sahabat. Artinya, arti segala yang mengikut sahabat ni, segala yang berjumpa dengan mereka itu dengan sahabat. Sahabat, mereka yang berjumpa dengan Nabi SAW, beriman dengan Nabi SAW, serta mati dalam iman. Itu sahabat. Sahabat, mereka yang berjumpa dengan Nabi SAW pada masa Nabi hidup. Berjumpa pada masa Nabi hidup. Berjumpa dalam mimpi, itu tak panggil sahabat. Berjumpa pada masa hidup, beriman dengan Nabi SAW, mati dalam iman, itu sahabat. Tabi'un, mereka yang berjumpa dengan sahabat, mereka yang sempat dengan sahabat. Kalau mereka ni banyak belajar dengan sahabat, dipanggil kibarut tabi'in. Kibarut tabi'in. Kalau kurang mengaji dengan sahabat, dipanggil sirarut tabi'in. Begitulah. Di sahabat sama juga, ada hak besar, ada kecil.
Hak besar ni hak ngaji banyak dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tabi'un pun ada juga. Hak ngaji banyak dengan sahabat dipanggil min kibarit tabi'in. Kalau mengaji itu tak banyak dipanggil min sigharit tabi'in. Hak tabi'in yang kecil lah dia panggil. Jadi di antara tabi'unnya adalah Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu termasuk dalam tabi'un. Yang mana Imam Abu Hanifah sempat dengan 6 orang sahabah. Jadi 4 imam fiqh yang muktabar tu, Imam Abu Hanifah seorang tabi'un yang sempat dengan 6 orang sahabah. Sempat belajar ke tidak, ulama berbeza pandangan. Adapun Imam Syafi'i tabi'in. Kemudian dah Imam Syafi'inya. Imam Syafi'i lahir tahun 150 Hijrah. Imam Syafi'i lahirnya kemudian dah. Yang sempat dengan sahabat adalah Imam Abu Hanifah dipanggil tabi'un. Maka ahli kurun semasa dengan mereka itu. Maka ahli kurun semasa dengan mereka itu dengan tabi'in. Semasa dengan tabi'in. Kurun mana ni? Kurun yang kedua. Kurun yang kedua. Kurun yang pertama tu kurun Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kurun sahabat. Kurun yang pertama kurun Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat. Adapun maka ahli kurun semasa dengan mereka itu sahabat, itu kurun yang kedua. Kurun yang kedua kurun tabi'un. Maka ahli kurun yang berhubung dengan kurun mereka itu barulah sekurung-sekurung. Jadi diberi kepada tabi'un. Tabi'un ni kemudian mereka yang semasa dengan tabi'un, iaitu kurun yang kedua. Kurun yang kedua. Maka ni turutan di pula ni. Maka ahli kurun yang berhubung dengan kurun mereka itu mana ni? Ahli kurun semasa dengan tabi'in. Kurung tabi'in. Kurung tabi'in lah. Kurun yang ketiga. Kurung tabi'in. Kurung yang ketiga. Dan kurung itu apa dia kurun? Masa 100 tahun. Sekarang ni kita kurun yang ke-15. Jadi kurun yang pertama kurun Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat. Kurun yang kedua kurun tabi'in. Kurun yang ketiga kurun tabi'in lah. Imam Syafi'i kita pertengahan kurun yang kedua. Lahir pada tahun 150 Hijrah. Meninggal di awal kurun yang ketiga. Meninggal tahun 2004. Tabi'in. Jadi di kurun yang ketiga pula tu tabi'in dan juga tabi'in pulaknya. Turutan dia lah. Jadi di sini 3 kurun yang pertama. Kurun yang pertama kurun Nabi dan sahabat. Kurun yang kedua kurun tabi'in. Kurun yang ketiga kurun tabi'in. 3 kurun yang pertama ni lah yang diakui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dipanggil kurun salaf, dipanggil salafus soleh. Salaf ni di 3 kurun yang pertama. Salaf di 3 kurun yang pertama. Hak Nabi SAW bersabda,
afdalul qurun qarni, summa allazina yalunahum, summa allazina yalunahum au kama qala. Selebih-lebih kurung aku, kurung pertama, kemudian kurung yang mengikut aku, kurung yang kedua, kemudian kurung yang mengikut aku, kurung yang ketiga. Ini 3 kurung dipanggil kurung pusingan keemasan dipanggil. Ad-dahuruz zahabi, pusingan keemasan dipanggil. Dalam bab pegangan secara umumnya masih lagi teguh, tapi tidak dinafikan. Sudah timbul pegangan terpesong di 3 kurung yang pertama. Contohnya pegangan Mu'tazilah, Al-Quran adalah makhluk Allah. Itu pada masa akhir kurun yang kedua, di awal kurung yang ketiga, pada masa Imam Syafi'i masih lagi hidup. Yang kena fitnah Quran ni makhluk adalah Imam Ahmad bin Hanbal, Imam mazhab Hanbali. Kerana Imam Ahmad bin Hanbal ni dia duduk di Iraq. Pusat pemerintahan Abbasiyah pada masa tu di Iraq. Sebelum tu pusat pemerintah Bani Umayyah di Damsyik. Sebelum tu Khulafaur Rasyidin pusat pemerintahnya ada di Madinah. Berpindah pada Khalifah Bani Umayyah, pusat pemerintahan dipindah pada Damsyik. Berpindah pada Khalifah Abbasiyah, pusat pemerintahan berpindah kepada Iraq. Jadi di Iraq tu timbul fitnah pegangan Al-Quran tu makhluk Allah Ta'ala. Kena kepada masyhurnya Imam Ahmad bin Hanbal lah. Tapi ramai ulama yang kena tangkap. Bukan ada ulama yang kena bunuh oleh khalifah pada masa tu. Lepas kena pancung ulama ni, kepalanya digantung di pintu gerbang, di pintu kota. Bila kepala tu berzikir, dia macam ada kisah dia lah. Kepala tu berzikir kemudian. Lepas tu khalifah dia buat, saya lupa dah kisah dia tu. Dia bunuh ulama yang menentang fahaman Mu'tazilah. Al-Quran tu adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu akhir kurun yang kedua, awal kurun yang ketiga. 3 khalifah Abbasiyah yang terpengaruh dengan akidah Mu'tazilah ada dah pada masa itu. Bukan Qadariyah Jabariyah pun timbul pada masa 3 kurung yang pertama. Tapi cara umumnya 3 kurung yang pertama ni pegangan masih lagi teguh, solid. Kemudian barulah berpindah kurung yang keempat, kelima, yang masuk Islam sudah pelbagai, maka lagi banyak timbulnya pegangan terpesong. Maka timbul pula jalanan ulama khalaf, jalanan ulama kemudian daripada 3 kurung yang pertama. Itu sirah lah, sejarah tu. Tu kita boleh tengok belaka sekarang ni. Buka internet je, tekan je. Khalifah Bani Umayyah, berapa belah khalifah? Sebelum khalifah tu dijatuhkan, diganti Khalifah Abbasiyah. Lama mana? Berapa khalifah mereka? Kita boleh tengok dalam sejarah tu. Mudah je sekarang ni. Tekan Khalifah Bani Umayyah, Khalifah Abbasiyah, Khalifah Utsmaniyah yang berpusat di Turki. Pada ni akan tengok juga kembali kepada sirah sejarah pada masa dahulu. Tapi di 3 kurung pertama tu secara umumnya bab pegangan masih lagi solid. Sebab fitnah pegangan silih berganti, terutama sekali pada masa kita akhir zaman. Terutama sekali pada masa kita akhir zaman. Di antara tanda akhir zamannya, Nabi sebut, masjid tersergam indah tanpa hidayah.
Masjid tersergam indah tetapi tanpa hidayah. Muskil kitanya. Masjidlah tempat hidayah. Masjidlah tempat bertahan. Masjidlah pusat dia. Kalau kayak gitu ada. Masjidlah tempat dia. Tempat bertahan agama, tempat penyebaran agama adalah di masjid lah. Macam mana pula masjid tersegang indah tanpa hidayah? Ni hak Nabi sebut ni akhir zaman. Kalau kita tak mengaji molek, kita muskil. Bila kita belajar, lepas tu kita tahu tempat-tempat yang lain, maka jelas nyata apa yang Nabi kata. Sekarang kita akhir zaman sungguh. Sekarang kita akhir zaman sungguh. Masjid sekarang ni bukan kerajaan saja. Hak tak kerajaan pun, hak sumbangan orang ramai pun, jutaan ringgit masjid. 10 juta, 15 juta. Dengar terkejut. Hak di bandar-bandar besar. Terengganu tak ada tau. Masjid yang besar, masjid orang ramai. Ada? Tak ada Terengganu tau. Dulu timbul surah Iman. Itu bukan masjid, itu surah. Besar kan? Duit semangat ramai. Tanah pula tanah wakaf. Tanah sekitar pula tanah surah Iman beli. Tapi itu bukan masjid, surau. Di bandar-bandar tu belah-belah juta, puluh-puluh juta. Masjid yang dibina infak orang ramai, bukan duit kerajaan. Kan kita biasa dengar kan dalam di IKIM tu kan, dia ada camping pembinaan masjid. Infak tu kan. Kalau di IKIM tu kan dia banyak camping. Lepas tu adalah dia punya orang masjid berkenaan yang memberi penerangan berkenaan dengan pembinaan masjid mereka. Tu infak orang ramai tu. Maknanya puluhan juta. Masjid dibina duit orang ramai, bukan duit kerajaan. Tersergam indah, comel daripada masjid kerajaan lagi. Tapi macam mana Nabi kata tanpa hidayah? Tak ada petunjuk, tidak ada. Masjid tersegang indah, pengajiannya tiap-tiap malam, penceramahnya selebriti-selebriti, hak import yang glamour 30 malam, 30 penceramah. Alasannya supaya orang tidak puas. Kalau kuliah mingguan 7 malam, 4 minggu 7 orang ustaz saja. Kalau mingguan kan, masjid Wakatan Besar mingguan tau. Mingguan belakang tau. Jadi sebulan hanya 7 orang ustaz sahaja dah. Hak sama, ustaz sama kan? Ada 4 minggu sebulan, tapi yang mengajar 7 orang. Orang puas lah muka tula. Maka dia pun buat sekali sebulan, seorang sekali sebulan, 30 malam 30 ustaz. Lepas tu bawa apa? Kau pandai nak bawa lah. Nak ceramah ke, nak mengajar ke, nak goreng ke, nak gula ke, nak singgang ke, kau anda bebas. Allah bebas gitu je. boleh goreng, gula, singgang boleh. Tumis pun boleh. Nak apa lagi? Tapi dalam 30 malam tu ada tak kitab tauhid? Ada. Kitab fiqh fardu ain. Cari-cari jumpalah duduk sekali 2 kali sebulan. Tasawuf fardu ain. Tak ada oning hidayah duduk mana? Ni pakai masjid tersegar indah tanpa hidayah, petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia buat gitu tu alasan dia supaya tidak jemu, sebab yang berceramah orang yang lain-lain semua.
Tapi orang-orang yang dikenali lah, ramailah yang mengikutinya. Ramai yang mengikuti. Belanja pun besar. Belanja besar mereka tak takut. Sebab sumbangan kepada masjid tersebut sangat besar. Semua daripada orang ramah sangat besar. Koperak. Ada koperak. Orang kaya-kaya yang sumbang. Koperak yang sumbang. Bukan kecil-kecil. Jadi program besar-besar. Tapi pengajian Fardhu Ain Tauhid, Fiqh Tasawuf, susu molek kedok. Tak pernah ambil peduli atas nasib. Adalah. Tak ada, tak apalah. Bila ditanya malam tauhid mana, kalau jawab segera, kena tengok, jumpalah tauhid. Saya pernah jumpa satu masjid besar. Tauhid faridah kita ni lah sekali sebulan. Lepas tu malam lain ada tak tauhid lain? Tak lain, tak ada. Faridah tu pun puas cari baru jumpa sekali sebulan. Yang tukar atur tu pun tak sedar faridah tu ada sekali sebulan. Tu tak ada hidayah gitu. Tak ada hidayah. Masjid segak indah, orang impak habis juta-juta. Mana manfaat masjid mana? Masjid imarah yang paling besar adalah kuliah agama. Sembahyang di surau boleh, di rumah boleh, di mana-mana pun boleh. Imarah yang paling besar masjid adalah kuliah agama. Kuliah agama utamanya adalah kuliah Fardhu Ain. Hak utama sekali Fardhu Ain Tauhid. Hak tu nombor 1. Tak ada tu tak ada lah. Tutup buku. Hak Nabi kata berlaku pada masa kita sekarang. Fitnah bab pegangan, bab tauhid, bab pegangan ni tidak dititik beratkan. Tak berapa minat, tak berapa suka, macam-macam. Dia punya alasan. Jadi 3 kurang pertama, kurang salah. Kemudian lepas tu, kurang khalaf. Lepas daripada sahabat, tabi'un, tabi'in apa semua, turun kepada aulia. Sampai sekarang orang-orang yang ada maqam kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, barulah selesai habis aulia, turun kepada malaikah yang kebanyakan. Habis malaikat yang kebanyakan, barulah turun kepada awamul bashar, manusia yang kebanyakan. Yang mana manusia kebanyakan pun tidak sama martabat kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesai hak berkaitan dengan mereka yang afdal, yang lebih martabat kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang afdal sekalinya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bermula jahil. Jahil ni tak reti lah. Tak reti. Tapi sebut jahil ni, orang tak berapa nak mana sebut jahil ni. Kasar. Sebut tak reti. Tak pandai. Bunyi baik sikit. Sebut kata jahil. Alah. Jahil. Bunyi macam kasar lah sebut jahilnya. Bermula jahil dengan kelebihan anbiya atas malaikah dan umpamanya. Jahil dia, tak reti dia berkaitan dengan kelebihan anbiya atas segala malaikah. Lebih nabi-nabi atas malaikat ni mereka jahil, tak tahu. Nabi orang ramai-ramai tu lah. Sebab habis nabi-nabi barulah turun kepada malaikah. Habis nabi barulah turun kepada malaikah. Jangan lupalah susunan tu.
Susunan dia, Nabi SAW, ulul azmi yang 5, melengkapkan Rasul 20 jadi 25, melengkapkan Rasul 313, termasuk Rasul 25, turun kepada Nabi 140,000 orang, barulah turun kepada malaikah. Ni Nabi bukan Rasul, ni 313 orang. 140,000 orang ni. Hak Nabi 140,000 orangnya, hak naik pangkat Rasul 313 je. Hak ramai lagi tu hanya duduk pangkat nubuah, pangkat kenabian sahaja. Duduk pangkat kenabian sahaja. Pangkat Nabi sahaja. Mereka tak naik pangkat risalah, pangkat kerasulan. Mereka hanya duduk pangkat Nabi. Jadi hak Nabi ni, hak bukan Rasul ni, lebih daripada malaikah, termasuk kepala malaikah. Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Lebih ni Nabi-Nabi lagi daripada kepala malaikah tu. Lebih Nabi lagi daripada kepala malaikah tu. Tiba-tiba jahil mereka ni. Jahil mereka dengan kelebihan anbiya atas segala malaikah dan umpamanya itu, tiada mencederakan pada iman. Tu bukan fardu ain. Kalau tak tahu, tak cedera iman. Kalau fardu ain tak tahu, dosa dan iman boleh cedera. Ini hak bukan fardu ain. Jibril, contoh. Jibril dengan Nabi Khidir AS. Sebab Nabi Khidir ni Nabi, bukan Rasul. Nabi Khidir adalah Nabi, Nabi Khidir bukan Rasul. Kalau kau tanya kita, duk sahur Nabi Khidir AS tu. Nabi Khidir dengan Jibril AS, mana yang lebih afdal? Mana yang lebih afdal? Ni kita dengar dah ni. Kalau kita tak dengar lagi, gua nak jawab. Mana lebih afdal? Nabi Khidir yang mana Nabi bukan Rasul, dengan Jibril AS. Jahil dia, tak cedera iman. Tak cedera iman. Mana bukan fardu ain lah. Bukan fardu ain. Maka telah menyebut Suyuti daripada Subki, Imam Suyuti, Imam Subki, pekohnya bermadzhab Syafi'i belaka ni, bahawasanya jikalau diam seseorang selama-lama umurnya, tiada terlintah pada hatinya, dipegang tak ada, melebihkan Nabi atas malak, nescaya tiada menanya Allah Ta'ala daripadanya di dalam akhirah. Itulah maksudnya, samalah. Tak mencederakan iman. Jikalau diam seseorang selama-lama umurnya, umur berapa? 60 tahun, 70 tahun, tiada terlintah pada hatinya melebihkan Nabi atas malak. Malak ni malaikah lah. Melebihkan Nabi lebih daripada malaikah. Tak pernah terlintas di hati, dah jahil. Nescaya tiada menanya Allah Ta'ala daripadanya di dalam akhirah. Degalah situnya. Selama umur ni 60 tahun, 70 tahun ni, tak tahu pun Nabi lebih dari malaikat. Tak terlintas pun di hatinya melebihkan Nabi atas malak. Dia malakung ni mufrad. Malaikatun jamak bahasa Arab. Malak mufrad, satu malaikah. Malaikatun tu jamak. Tapi kitanya payah sikit lah. Sebab kita malaikah. Malaikah Jibril, malaikah Mikail. Jadi kalau malaikah Jibril tak panggil malaikah, malak ajalah. Sebab malak, mim lam kaf,
Malakun satu malaikah. Malaikatun ramai malaikah. Tapi payahlah kitanya sebab bahasa Melayu kita seorang pun malaikah, dua orang pun malaikah, ramai pun malaikah. Itu bahasa Malaysia. Bahasa Malaysia seorang malaikah Jibril, dua orang malaikah Jibril dan Mikail. Ramai sekalian malaikah. Nama sama je. Bahasa Malaysia. Kalau bahasa Arab, malakun satu malaikah, malakani dua malaikah. Biasa dengar tau ketika orang baca talqin tu, malakani apa disebut? Tu tak ingat tak? Talqin tu malakani dua malaikah lah, bukan nakir lah tu. Disebutkan dalam talqin. Siapa sini biasa baca talqin? Ayat dia. Malakani ke malakaini? Tak ingat malakani tau. Malakani muwakkalani ke mana? Ayat dia ayat dalam talqin. Tak ada orang kita baca talqin. Tak ada. Tak biasa baca talqin. Saya pun tak biasa kot baca talqin. Baca talqin tapi jarang sangat. Baca tak baca juga tapi jarang sangat. Berapa kali tak tahulah. Baca talqin tu orang hok mitok secara peribadi. Mitok juga. So, tak baca juga. Saya bacalah. Kalau tak, memang saya berundur semua. Suruh lain baca. Saya suruh lain baca. Saya jarang baca talqin ni. Orang tak baca talqin pun tak apa saya. Sebab saya mengaji dulu, tugu saya tak ada talqin. Tak sunat baca talqin. Saya mengaji tugu yang lain pula, sunat baca talqin. Mana tak baca? Alhamdulillah, balik awal. Nak baca? Alhamdulillah, kita sama-sama duduk situ. Ke mana? Wasiat. Dia wasiat. Tambah tahlil, tambah talqin. Oh, saya Alhamdulillah. Bukan tambah tahlil, tambah talqin. Wasiat tambah talqin. Dia mati pesan anak dia, jangan talqinkan. Alhamdulillah, cepat balik. Masa duduk atas rumah arwah ni, ada ustaz yang dipengaruhi arwah ni. Dengar ingat molek tu. Arwah pesan jangan talqin. Dengar molek tu. Arwah pesan jangan talqin. Soho dianya. Sebab apa? Anak murid taat ke dia. Anak murid lain tak pesan kepada anak-anak gitu. Anak murid ni setia ni. Pesan jangan talqin. Orang tahu saya, tak apalah. Alhamdulillah, boleh balik cepat. Tak ada apa-apa pun. Dia pesan dah payahlah. Yang mengapalai perkuburan adik dia. Tak boleh balik cepat juga. Dia tak talqin adik dia. Dia tahlil Allah macam tahlil di rumah. Lama dia tahlil. Dah abang dipesan jangan talqin, dia tak talqin. Tapi dia tahlil atas kubur tu lama. Allah kata, alhamdulillah dah kitanya tak ada talqin balik awal. Dak balik awal juga. Lewat juga jadi. Dia ni. Papa pesan wasiat jangan talqin. Kalau saya baca talqin pun tak panjang mana. Saya baca rekah je lah. Baca talqin. Tak ada apa-apanya. Nak baca. Tak baca sudah. Adalah. Ayah ke mak tahu mati. Hak mati mula-mula tu ayah tu pun mak. Talqin pun tidak. Tahlil pun tidak. Lepas mati seorang lagi. Buat talqin, buat tahlil. Orang kampung pun buat nganying. Allah, anak-anak dah aci sungguh dia kata. Hak mati dulu tu talqin pun tak, tahlil pun tak. Hak mati yang kedua, talqin, tahlil. Dah adil lah anak ni. Apa jadi gitu? Sebab mati mula-mula tu adik bosu dia ngaji Asia Barat. Adik bosu dia balik, jangan talqin dah tahlil, bid'ah. Jadi abang-abang pun turutlah adik dia ni. Lah apa balik ngaji luar ni ustaz ni.
Lama-lama abang-abang pun tahu. Tengok adik itu. Ngaji warna gitu. Macam orang tak belajar agama pun. Tak boleh pegang buku juga adiknya. Lepas mati pula, ayah temuk lah. Saya lupa mana dulu, mana kemudian. Mati pula orang kemudian tu. Abang tak cara dah ke adik. Buat talqin, buat tahlil. Kejadian dia gitulah. Orang kampung buat main. Dah aci anak ni. Ayah lain, mak lain. Gitulah. Tak usah lah. Benda khilafiyah. Tempat kita buat, kita buat. Tak mau buat, sudahlah. Tak ada apa-apa pun. Ni ada juga jenis. Ada saya pernah kena. Anak dia tu ustaz. Dia bid'ah lah. Talqin ni, saya tak ada apa-apa pun. Ayah dia mati, tak ada pasal-pasal dia suruh saya baca talqin. Tambah tu. Dah, anak dia ustaz. Anak dia kata talqin bid'ah. Dia takut orang pemarah. Dia talis saya. Dia jadikan saya ni suruh baca talqin. Kalau saya baca talqin, orang pun tak marah ke dia. Sebab ada baca talqin. Orang ikut dia tak marah dia. Sebab dia tak baca. Saya yang baca. Pandai pula dia. Ayah dia mati. Kalau dia tak baca talqin, mungkin anak-anak dia nak puati. Kalau dia baca talqin, dia kata bid'ah. Tak tetap pendirian. Jadi dia pun tala ke saya. Dia suruh saya baca talqin. Saya gundur tak. Bukan tahu dah. Apa benda ni? Tak boleh kita pula dah. Dia anak. Dia ustaz, dia anak. Dia kata talqin bid'ah. Dia nak baca tak boleh lah. Dia kata bid'ah. Tak baca, anak beranak tak puas hati. Itu saya dah baca. Dia tak boleh lah kalau kita bid'ah. Buat, komang lah jadinya. Pernah saya dengar orang tahlil, bukan talqin tahlil. Saya dengar tahlil tu rasa macam tak pandai je tahlil. Hidup tanah lah. Duduk mari lambat. Tengok. Patut pun tak pandai. Ustaz ni buih mulut dia. Talqin tahlil bid'ah. Talqin tahlil bid'ah. Buih mulut dia. Anak murid ni pula jenis tak reti. Ada kematian, ajak ustaz buih mulut. Tahlil bid'ah, tahlil bid'ah. Dipanggil ustaz tu. Anak murid ni tak reti bahasa sungguhlah. Dan ustaz tu kata tahlil bid'ah. Talqin dah tahlil bid'ah bagi dia. Jadi, tahlil tu, anak murid jepuk ustaz tu yang kata tahlil bid'ah. Anak murid ni fikir kau sikit. Janganlah jepuk. Kau tak reti bahasa sungguhlah. Dia pergi jepuk pula. Dia jepuk. Ustaz ni pula buih mulut tahlil bid'ah. Anda pergi jepuk, dia gi. Mana pening? Anak murid ke guru dia pening? Anak murid pun kita kata tak reti bahasa tau. Pening anak murid, jepuk apa ustaz? Kamu belajar dengan dia kata tahlil itu bid'ah. Yang kamu nak beramal tahlil, janganlah panggil dia. Panggil. Ustaz tu panggil gi. Kata mana sepening dua ni. Bukan gigi saja. Jadi tak syekh pula. Tak berapa pandai. Tak biasa tahlil. Cara nyakit kata. Dia tak apalah masyarakat kita buat talqin, tahlil, benda khilafiyah. Kita buatlah. Tak mau buat sudah. Tak sudah balah lah. Nak ceritanya tadi ni dalam talqin. Perasan tak? Malakani tu. Dua malaikat tu lah. Munkar dan Nakir itulah yang akan datang menyoal. Dalam buku talqin tu adalah. Malakani, dua malaikat. Muwakkalani, yang diwakilkan oleh Allah. Apa lagi? Jangan kamu takut. Jangan kamu terkejut. Lepas tu pesan ke dalam kubur. Dalam kubur tu dapat manfaat ke dah? Dapat manfaat ke dah? Kau dalam kubur tu. Kau manfaat ke dah? Fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Beri peringatanlah kamu, maka sesungguhnya peringatan itu beri manfaat pada orang mukmin. Peringatan orang mukmin akan dapat manfaat. Termasuk orang mukmin yang mati. Kita beri peringatanlah tu. Mudah-mudahan mukmin yang mati dalam kubur tu dapat manfaat. Gitu. Gitu je lah. Dah.
Sebab apa yang kita talqinkan, si mati akan mendengar. Sebab itulah kita masuk dalam kubur, kita sunat beri salam. Kita beri salam ke siapa? Ada kubur tu lah. Didengar ke? Didengar dan dikenal siapa yang ziarah kubur. Maka masa talqin didengar ke tak? Didengar. Peringatan, insya-Allah peringatan tu kalau dia beriman, dia akan dapat manfaat. Kalau tak perlu peringatan, tak pasal, tak payah talqin. Ada gitu je lah, tak apanya. Masa talqin pun dibaca ayat. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli sabit fil hayatid dunya. Akan ditetapkan dengan kalimah yang tetap pada masa kita hidup. Kalimah tu tauhid tu lah. Kalimah la ilaha illallah tu. Yang jawab je lah iman kita. Bukan ke kepasan lidah kita, bukan. Cuma talqin ni ini apa? Beri tambahan lah. Atas pandangan yang kata sunat talqin. Pandangan Imam Nawawi rahimahullah. Pandangan Imam Ibn Salah, guru pada Imam Nawawi rahimahullah. Yang mengatakan sunat talqin. Jadi malakun ni malaikah. Malakah ni dua. Malaikatun banyak. Dalam itulah dalam kul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum tu. Sajadah. Kul yatawaffakum malakul mauti. Malakul maut. Malaikah yang mencabut nyawa. Itu malakul maut. Malakul maut. Kita Israel, kita kadang-kadang sebut malakul maut. Kadang-kadang sebut malikil maut. Tak sebut malikil maut. Kaf bagi depan, kaf bagi bawah tu tengok tempat lah. Lam tu. Ayat Quran tu, kul yatawaffakum malakul maut. Malakun. Kitanya malikil maut. Lam bagi bawah. Ke mana kita sebut? Bukan malikil maut. Malikil maut. Bukan gitu. Malaikat Israel tu. Bukan malikil maut. Ke malakil maut. Ataupun malakul maut. Sebut mana? Lam bagi atas ke bagi bawah? Ke tak je sebut? Takkan tak je sebut. Sebut macam mana? Malakul maut. Malakil maut. Lam bagi atas. Ataupun malikil maut. Lam bagi bawah. Orang kita banyak sebut malikil maut. Lam bagi bawah. Yang comelnya lam bagi atas. Malakul maut. Sebab Quran sebut malakul maut. Kul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Malakul maut, malaikah yang mencabut nyawa. Kalau kita sebut dengan malikil maut, lam bagi bawah, apa maksud dia? Malakul maut, malaikah yang mencabut nyawa. Yang membicarakan hal kematian. Kalau kita baca lam bagi bawah. Kalau kita baca lam bagi bawah. Malikil maut. Maksud dia apa? Malakun, malaikah. Malikun, malik. Apa makna malik? Malik tak tahu? Malik pahak tak tahu? Dulu kan? Malik pahak dahulu kan? Tak, sekarang ni panggil Malik lagi sekarang ni. Panggil Malik. Malik Salman ke orang ni sekarang ni. Kan dulu kita suruh kan Malik pahak. Orang lain tak ada sebut Malik. Apa dia Malik? Malik. Malik ni ketua raja. Jadi kalau Malikil Maut, ketua yang membicarakan kematian. Betul juga. Nama dia Israel. Betul juga. Malakul Maut, Israel. Malikil Maut, Israel. Malakul Maut, malaikat yang membicarakan hal kematian. Namanya Israel. Malikil Maut, ketua malaikat yang membicarakan kematian. Sama juga. Nama dia Israel. Tapi perkataan tu makna lain. Malik, raja, ketua. Malak, malaikat. Kalau mulkun, mulkun.
Yang kita duk baca lagu Ismayang tu kan. Ni. Tu. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Mulkun tu apa dia? Itu kerajaan. Satu lagi disebut milkun, kepunyaan. Bahasa Arab huruf dia 3. Mim, lam, kaf. Kalau baca dengan malakun, malaikah. Kalau baca malikun, raja, ketua. Kalau baca mulkun, kerajaan. Kalau milkun, milik kepunyaan. 4 wajah, 4 jalan. Huruf dia sama je. Mim, lam, kaf. Sini, malak. Rumi tulis macam mana? Tulis benda Rumi. Malak. Malaikat. Oh, malaikat lalu, bukan malak. Rumi hak mana? Hak Rumi. Melebihkan Nabi atas malak. Apa ni? Malak. M-A-L-A-K. Kemudian dia tak ada buat kurungan apa, tak ada. Tak ada. Dia malak gitu je. Oh, kalau malak jadi tukar dengan malap. M-A-L-A-P tu. Malap, api malap. Dia tulis gitu je. M-A-L-A-K, malak. Kurungan pun tak ada. Dia ikut betul benar hak dalam ni. Malak. Bahawasanya jikalau diam seseorang selama-lama umurnya 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun ni, tiada terlintas pada hatinya melebihkan Nabi atas malak. Nabi dengan malaikat ni Nabi lebih. Walaupun malaikat Jibril AS sekalipun, tak terlintas langsung di hati dia. Nescaya tiada menanya Allah Ta'ala daripada seseorang di dalam akhirah. Tidak ditanya. Pada ni. Ini bukan asas pegangan. Tapi kita tahu, kita pegang, comellah jadinya. Nabi dengan malaikat lebih nabi-nabi lagi daripada malaikat. Walaupun malaikat ru'asaul malaikat sekalipun, kepala ataupun ketua-ketua malaikat. Nabi 124,000 orang ni, seramai-ramai nabi tu lebih daripada malaikat, termasuk malaikat Jibril AS. Tak tahu dianya, jahil dianya, tak pun terlintas di hati sama hidup dia, lebih nabi atas malaikat. Tidak ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab nanti ditanya di alam barzah adalah persoalan akidah. Pertanyaan barzah, persoalan akidah, persoalan pegangan. Ingat baik, persoalan pegangan. Persoalan di alam barzah. Yang bertanyanya muka dan nakir. Hakikinya semua tu adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakikinya yang bertanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kata muka nakir tanya, itu hanya pada zahir. Hakikinya bertanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi orang ni mujurlah. Tidak mencederakan iman. Tak tahu lebih Nabi atas malaikat. Oh, kalau mencederakan iman punahlah. Ada pun hak permula atas tu, tu wajib kita i'tikad. Tu wajib kita i'tikad tu. Yang boleh lebih, Nabi SAW. Nombor 2, Nabi Ibrahim AS, Nabi Musa AS, Nabi Isa AS, Nabi Nuh AS. Hak tu wajib kita i'tikad tu. Hak tu pegangan. Hak tu hak pegangan. Hak wajib kita i'tikad. Akan ditanya pada hari akhirat.
Tapi jahil lebih Nabi atas malaikat ni, uduhlah jadinya. Tak belajar langsung kita ni. Siapa tak tahu beza antara Nabi dengan malaikat. Mestilah lebih Nabi alaihi wassalatu wassalam daripada malaikat. Walaupun malaikat tu kepala malaikat sekalipun. Ada wajib i'tiqad bahawasanya Nabi kita itu Nabi Muhammad SAW daripada bangsa Arab lagi bangsa Korea. Wajib i'tiqad juga tu. Nabi kita ni Arab. Yang tukar Nabi kita Melayu ke apa ke. Tu wajib i'tiqad. Nabi kita adalah orang Arab bangsa Korea, namanya Muhammad bin Abdullah. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Ni kepada apa? Titih bari orang panggil tau. Titih mana? Titih bari tau. Dia punya apa ni? Keturunan nasab. Keturunan nasab titih bari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelah ayah dan juga sebelah ibu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma aqdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.